new directives issued by the Ministry of Human Resources and Emiratisation provides for measures that a company can do in order to stabilize its workforce. We can basically categorize it into two major groups. The first group are the actions or measures that will not require the consent of the employees, while the second group are the actions or measures that would require the consent of the employees. So we go to the first group, which will not require the consent of the employees. These are work from home arrangements and utilization of annual leave. The annual leave is a paid leave, and this is provided for by the Labor Code even prior to the issuance of this new directive. Now, for the actions that would require the consent of the employees, the company can propose to the employees to go on an unpaid leave, meaning the employees will not be required to go to work and they will not be paid for that particular period of time. The other measure is the temporary reduction of salary, and then the third measure is the permanent reduction in salary. So these three measures, unpaid leave, temporary reduction, and permanent reduction of salary, would require the consent of the employees in order for it to be valid and for order for it to be legally executed by the company. Frame or reposition their messaging and their storytelling to help people either find a silver lining or spend time together, create memories together, make the most of a bad situation. Even if it's just a message of stability and hope and like, we'll get through this together, people are looking for hope right now. You know, and they're looking for a positive message and kind of like a light at the end of the tunnel. So I think any way a company can position themselves to give, you know, their demographic what they're looking for, then they're going to be rewarded. It's mostly just reaching out and saying, how are you doing? How can we help? You know, we know that your business is struggling. We know that our business is struggling, but we can do this together. Baiklah, demikian tadi merupakan video montage. Adakah semua hadirin dapat melihat poster yang ditayangkan? Ya, Dapat ya? dapat. Alright. Baiklah, salam sejahtera dan salam memerangi pandemik COVID-19. Selamat datang ke seminar pandemik COVID-19 dan kelestarian organisasi. Saya Priscilla Anna Ambrose, selaku pengerusi majlis anda. Terima kasih kepada yang sudi menonton seminar kami ini. Saudara-saudari sekalian, izinkan saya terlebih dahulu untuk menerangkan mengenai seminar ini agar lebih jelas dan bermakna. Seperti yang kita tahu, tajuk seminar ini ialah pandemik COVID-19 dan kelestarian organisasi. Tajuk seminar ini akan mengupas isu kesan pandemik COVID-19 kepada para pekerja, masyarakat dan organisasi. Selain itu, ahli panel kita juga akan berkongsikan strategi untuk melestarikan organisasi yang telah kita pilih, iaitu Koperasi Kopang yang menjual kerepek. Dunia kini sedang berhadapan dengan pancaroba apabila virus corona merebak ke semua negara. Perkara ini telah menyebabkan ekonomi negara turut terjejas dan memberi impak kepada para pekerja, keluarga dan organisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak sektor yang terpaksa ditutup sementara semasa Perintah Kawalan Pergerakan dikeluarkan. Hadirin sekalian, kata orang tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, mari perkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel kita. Panel yang pertama iaitu satu-satunya kumbang di antara bunga-bunga yang mekar, Muhammad Fazli. Apa khabar saudara? Hai, salam sejahtera semua. Alhamdulillah, saya kabar baik. Bergerak kepada ahli panel kedua kita, cantik bergaya beliau pada hari ini, Saudari Diana. Meskipun nampak seperti pendiam orangnya, namun beliau cekap dalam melakukan kerjanya. Apa khabar saudari? Hai, kabar baik.
Dua orang lagi ahli panel kita yang kelihatan begitu anggun sekali, yaitu saudari Jenita dan saudari Lydia. Selamat datang. Hai, salam sejahtera semua. Hai semua, saya Lydia Tipa. Selesai sudah kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan sesi pertama. Soalan pertama ditujukan khas buat saudara Fazli. Saudara, pada kacamata saudara, bagaimanakah pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada kadar upah pekerja? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi atas soalannya. Semestinya kadar upah pekerja semasa pandemik ini akan menurun. Gaji dan upah pekerja mungkin akan diturunkan atau tidak diberikan kenaikan. Hal ini disebabkan oleh penurunan ekonomi seluruh dunia yang memberi impak kepada ekonomi tempatan dan ia akan merugikan beberapa syarikat. Dalam masa yang sama, berkemungkinan juga mereka akan dibuang dari pekerjaan tersebut. Tindakan tersebut adalah untuk memberi ruang kepada organisasi untuk memajukan semula organisasi mereka. Antara pilihan lainnya untuk mengurangkan kerugian yang dialami ialah pemotongan gaji secara sementara atau pengambilan cuti tanpa gaji sepanjang pelaksanaan PKP. Perkara ini menunjukkan bahawa golongan pekerja mengalami kesan yang teruk dari COVID-19 ini kerana gaji dan upah sukar untuk diperolehi lebih-lebih lagi sekiranya dibuang kerja. Okey, baiklah. Jadi secara amnya kadar upah pekerja menurun akibat daripada impak pandemik ini. Bagaimana pula kesannya terhadap individu itu sendiri, kumpulan dan keluarga? Dari sudut individu dalam konteks kerja, pandemik ini sedikit sebanyak telah menimbulkan rasa resah. Tadi saya ada menyebut mengenai ada majikan yang memberhentikan pekerjanya. Individu yang kehilangan pekerjaan dan hilang punca pendapatan akan berasa tertekan dengan cabaran dan permasalahan ini. Jadi emosi dan semangat individu tersebut boleh menjadi goyah sekalipun individu tersebut tidak dibuang kerja, namun perubahan yang berlaku dalam cara bekerja seperti bekerja dari rumah atau wujudnya polisi baru di tempat kerja akan memberi sedikit sebanyak kejutan budaya kepada individu. Selain itu, untuk kesan kepada sekumpulan sektor lain juga akan mengalami kerugian yang banyak, misalnya sektor pelancongan. Penularan wabak pandemik ini telah menyebabkan hampir seluruh negara melakukan penutupan kepada pemasukan pelancongan asing. Hal ini telah menjejaskan pekerjaan seperti pemandu pelancong di mana mereka tidak mendapat sebarang gaji atau upah disebabkan oleh COVID-19 ini. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan lain bagi meneruskan kelangsungan hidup pada masa ini. Okey, dalam masa yang sama, COVID-19 ini juga telah menyebabkan segolongan keluarga yang sangat memerlukan duit upah yang diberikan oleh majikan akan terjejas. Hal ini kerana mereka memerlukan upah tersebut kerana ia merupakan sumber pendapatan harian mereka bagi memenuhi keperluan harian. Misalnya, golongan keluarga yang hanya bergantung dengan penjualan harian terpaksa ditutup disebabkan oleh movement control order, menyebabkan mereka mungkin mengalami kerugian dalam tempoh tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa COVID-19 bukan sahaja memberi kesan kepada gaji dan upah pekerja, akan tetapi ia juga akan menjejaskan sumber harian masyarakat pada saat ini. Itu saja, kembali semula kepada pengurusi. Terima kasih Saudara Fazli atas perkongsian mengenai kesan pandemik. Melalui perkongsian Saudara Fazli dapat kita lihat bahawa pandemik COVID ini sangat memberi impak kepada semua pihak. Seterusnya, kita ingin bertanya pula kepada ahli panel yang kedua, iaitu Saudari Diana. Apakah pula impak pandemik COVID-19 kepada kelangsungan organisasi, terutamanya kepada Koperasi Kopang? Okey, terima kasih saudari pengerusi. Kesan paling besar yang dihadapi oleh syarikat pada masa ini ialah kehilangan punca pendapatan
dan berkemungkinan besar menghadapi pengurangan permintaan pada fasa pasca pandemik COVID-19 nanti. Setelah Perintah Kawalan Pergerakan telah diumumkan, Koperasi Kopang mengalami risiko perniagaan. Mereka terpaksa mencari cara bagi memastikan perniagaan mereka berjalan dengan lancar. Antara objektif utama yang perlu dicapai oleh mereka dalam hibernisasi adalah memastikan status perniagaan dapat dikekalkan walaupun operasi perniagaan terganggu. PKS lebih mudah terjejas dengan impak krisis ekonomi dan ini mendedahkan pekerja-pekerja PKS kepada risiko dibuang kerja atau diminta mengambil cuti tanpa gaji. Malah PKS sendiri berdepan risiko gulung tikar. Selain itu, Koperasi Kupang merupakan sejenis perusahaan bersaiz mikro, kecil atau sederhana dan mempunyai cabaran tersendiri. Menurut Small Medium Enterprise Corp Malaysia, jenis perusahaan ini dapat dibezakan melalui jumlah tahunan dan bilangan pekerja. Adalah tidak wajar sekiranya pendekatan pukul rata dibuat terhadap perniagaan ini kerana tahap kesukaran bagi isu, masalah dan cabaran tidak sama. Dalam prinsip perakaunan, menjadi kemestian untuk pemilik perniagaan membuat penilaian dan laporan kedudukan kewangan seolah-olah perniagaan akan diteruskan selama-lamanya. Jika sebelum PKP, perancangan belanjawan dibuat, kini semua jenis perusahaan tanpa kategori perlu membuat penilaian semula berkaitan kemampuan perniagaan meneruskan operasi. Ini berikutan banyak perubahan dan ketidakpastian terpaksa dihadapi. Dalam keadaan sesuatu perniagaan dihentikan sementara, aliran tunai masuk perniagaan tentu terhenti. Namun, tidak untuk aliran tunai keluar. Masih banyak pembelanjaan perlu ditanggung usahawan. Walau bagaimanapun, pelbagai inisiatif oleh pihak kerajaan untuk membantu. Kerajaan telah melanjutkan pakej rangsangan ekonomi prihatin. Untuk pakej ini, kerajaan telah menyediakan pakej khas rangsangan perniagaan iaitu pakej prihatin PKS. Objektifnya untuk membantu usahawan koperasi di samping mengekalkan pekerja mereka. Okey, itu saja daripada saya. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Diana atas penjelasan itu tadi. Kita teruskan lagi sesi ini. Untuk Saudari Lydia, berikan nilaian anda tentang isu-isu utama yang perlu diberi perhatian sebagai kesan langsung dari pandemik COVID-19. Silakan Saudari. Terima kasih saudari atas soalan yang dikemukakan. Pada pendapat saya, antara isu utama yang perlu diberi perhatian pelanggan yang menyebabkan penurunan hasil jualan produk. Seperti yang kita ketahui, semasa tempoh PKP dan PKPB ini, Sekatan Jalan Larangan Lintas Daerah atau Negeri serta penutupan sebilangan premis perniagaan dan perkhidmatan yang dilaksanakan menyebabkan ramai penduduk memilih untuk tidak keluar berbelanja seperti biasa. Produk yang dihasilkan oleh Kopang pula adalah berasaskan makanan ringan seperti keripik ubi, keripik pisang dan kuih bahulu selain menyediakan perkhidmatan perbungkusan hamper berasaskan produk keluaran koperasi tersebut. Produk-produk tersebut kurang dibeli semasa pandemik ini kerana kebanyakan penduduk memilih untuk berbelanja secara berhemat bagi menampung keperluan harian dan bulanan. Selain itu, isu kedua yang saya rasa perlu diberi perhatian ialah isu pembayaran gaji pekerja kilang dan koperasi. Kopang perlu membayar gaji pekerja yang bekerja di kilang dan koperasi. Tempoh PKP dan PKPB bagi membendung penularan pandemik ini telah menyebabkan pemberhentian sementara beberapa sektor. Walau bagaimanapun, Kopang tidak menutup sementara kilang keripik Kopang di Kampung Bukit Bangkong, Selangor kerana kilang tersebut merupakan sebuah kilang pemprosesan dan pembungkusan bahan makanan. Oleh itu, Kopang harus menanggung pembayaran gaji pekerja-pekerja di kilang dan koperasi. Penurunan hasil jualan produk Kopang telah memberi kesan kepada situasi kewangan koperasi tersebut kerana masih perlu menanggung pelbagai belanja tetap bulanan seperti bil utiliti kilang serta hutang pembekal iaitu bahan mentah seperti ubi kayu, pisang dan bahan pembuatan kuih. Isu ini perlu diberi perhatian kerana sebagai sebuah koperasi yang mementingkan kepentingan ahli-ahlinya, Kopang juga berdepan cabaran mengekalkan pekerja. Mereka bergelut dengan rasa bertanggungjawab untuk mengekalkan pekerja yang berkemungkinan besar tidak dapat menampung kehidupan sekiranya mereka diberhentikan. Itu saja pendapat dari saya. Kembali kepada saudari pengacara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Lydia. Saya juga bersetuju bahawa dua isu yang disebutkan itu perlu diberikan perhatian kerana tujuan kita mahu memastikan kelestarian organisasi terbabit.
Baiklah, pasti sudah lama panel keempat kita menunggu giliran untuk bercakap. Oleh yang demikian, Saudari Jenita yang jelitawan lagi bijaksana, pasti saudari sudah mempunyai strategi untuk melestarikan organisasi Kupang selepas COVID-19 ini berakhir. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi yang tidak kurang juga jelitanya. Baiklah, di sini saya mempunyai 3 strategi yang boleh diimplementasikan bagi melestarikan organisasi Kupang ini. Strategi yang pertama ialah melestarikan perniagaan organisasi melalui digital. Organisasi perlulah menyesuaikan diri dengan persekitaran perniagaan yang baru dengan beralih ke model perniagaan yang lain atau menawarkan produk dan perkhidmatan selain daripada keripik, bahulu dan juga hamper. Pandemik COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya organisasi melabur dari segi ICT untuk teknologi digital dan menjalankan perniagaan melalui platform e-dagang, terutamanya dalam kewangan digital, penjualan dan penghantaran dalam talian serta layanan pelanggan. Internet telah menunjukkan peluang untuk mendominasi pasaran dan mencipta banyak kemungkinan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Saluran perniagaan secara digital memberikan peluang untuk menghidupkan kembali pencarian produk pasaran yang sesuai dan mencari model perniagaan baru yang mampu bertahan dan berkembang maju. Strategi yang kedua ialah kempen membeli produk tempatan. Melalui kempen ini, kita dapat mempromosikan produk keluaran tempatan, membantu dalam pemasaran, penjenamaan dan penjualan produk. Strategi yang ketiga ialah mengkaji semula pelan perniagaan. Kajian ini penting supaya dapat mengurangkan impak COVID-19 terhadap perniagaan. Pengusaha atau pemilik juga harus meluangkan masa yang tepat untuk menilai daya maju program yang dianjurkan oleh kerajaan untuk mengangkat operasi perniagaan, cara mitigasi risiko yang optimum dengan mengenal pasti pelanggan baru dan peluang baru untuk meneruskan pertumbuhan perniagaan. Justru, strategi yang baik harus diambil bagi memastikan kejayaan sesebuah organisasi selepas menghadapi pelbagai cabaran di musim pandemik ini. Oleh itu, saya yakin dan percaya bahawa ketiga-tiga strategi yang telah saya kongsikan tadi dapat membantu untuk kelestarian organisasi Kupang. Itu sahaja daripada saya, kembali semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Jenita atas idea yang cukup bernas itu. Dengan ini diharapkan agar organisasi Kupang mampu untuk menempuhi segala cabaran dan tetap kekal lestari selepas musim pandemik COVID-19. Sebelum kita mengakhiri seminar ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang mempengerusikan seminar ini. Semoga kita sama-sama berjaya dalam menempuhi apa jua cabaran. Dengan ini kami mohon untuk mengundurkan diri. Terima kasih.